أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله Amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur. Mari kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan. Dan dengan sebab syukur itu, mudah-mudahan kita ditambah lagi dengan nikmat-nikmatnya yang lain. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan lagi huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu yang dimuatkan di dalam karya beliau Al-Hikam. Dan kalam hikmat yang ingin dijelaskan dan disambung huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-190. Ingin saya sempurnakan sikit lagi huraian kalam hikmat ini, iaitu kata-kata Syekh Ibn Atta', in aradta ورود المواهب عليك صحح الفقر والفاقة لديك إنما الصدقات للفقراء. Jika engkau ingin datangnya pemberian-pemberian kurnia besar dari Allah kepadamu, maka bersungguh-sungguhlah dalam mengakui, yakni membuktikan kehambaanmu, yaitu kemiskinan dan keperluan kerendahanmu di hadapannya. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, sesungguhnya yang berhak menerima pemberian yakni sedekah itu hanyalah mereka yang betul-betul fakir miskin. Baik, apa yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Atta' menerusi kalam hikmat yang ke-190 ini, iaitu Syekh Ibn Atta' nak beritahu petua, pedoman bagaimana seseorang itu sekiranya mengikuti pedoman ini, mudah-mudahan dia memperolehi kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kepada mendapat kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab yang akan dijelaskan oleh Syekh Ibn Atta' dalam kalam hikmat yang ke-190 ini merupakan sebab-sebab dari sudut ilmu tasawuf, ilmu kesufiannya. Jadi sebab-sebab mendapat kurnia Allah Ta'ala ni banyak. Banyak kalau kita dapati, kita merujuk kepada dalil-dalil Al-Quran dan hadis, maka sebab seseorang itu mendapat kurnia Allah ni sangat banyak. Antaranya
Saya nak sebut dulu antaranya. Contoh nak beritahu sebab-sebab seseorang itu mendapat pemberian dan kurnia Allah. Antaranya iaitu orang yang memiliki sifat tawakal yang bulat terhadap Allah. Salah satu. Dan ini berdalilkan firman Allah, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, yakni benar-benar bulat hati dia, tawakal hatinya kepada Allah, maka dialah, Allah lah yang akan memenuhi keperluannya itu. Jadi tawakal itu menjadi salah satu sebab seseorang itu dipenuhi keperluannya, yakni mendapat kurnia Allah, mendapat pertolongannya, mendapat pemberiannya dan sebagainya, penjagaannya, pertolongannya dan macam-macam lagi. Dan demikianlah kita mendapati banyak lagi sebab-sebab yang mendatangkan pertolongan Allah ini. Contoh lain pula, antaranya juga orang yang sentiasa melazimi istighfar. Dan ini berdalilkan antaranya kepada hadis Nabi. Man lazamal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang membiasakan dirinya, melazimi ini membiasakan diri beristighfar kepada Allah, minta keampunan kepada Allah. Sama ada dia minta keampunan atas kesalahan yang telah dia buat ataupun tidak, dia biasa sentiasa minta ampun dengan Allah. Lebih-lebih apatah lagi kalau dia sudah buat silap, dia buat salah, sudah tentulah dia patut, dia perlu sangat untuk beristighfar. Tapi orang yang melazimi ni tidak kira dia buat salah ke, tak buat salah ke, sentiasalah dia ni beristighfar, menjadi amalan dia dah, rutin dia. Itu mana man lazamal istighfara, sesiapa yang melazimi istighfar, biasa, sudah menjadi kebiasaan dirinya, kalih kata orang, beristighfar, mohon ampunan Allah atas kesalahan yang dibuat atau bukan, yakni sama ada dia istighfar tu kerana kesalahan yang telah dilakukan atau tidak, ia tetap beristighfar. Jadi orang seperti ini, seperti yang disebut dalam hadis, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah Ta'ala akan menjadikan jalan pelepah, jalan keluar daripada kesempitan, kesusahan, kepayahan, kesempitan yang ditempuh, yang hadapi, maka Allah Ta'ala akan beri jalan pelepah, jalan keluar, berkat dia melazimi istighfar. Jadi istighfar menjadi sebab dia mendapat pertolongan Allah, kurnia Allah. Kemudian disebut lagi dalam hadis itu, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala mengurniakan kepadanya rizki dari sumber yang tidak disangka-sangka, yang tidak terduga atau tidak terhitung. Min haitsu la yahtasib ini antara maknanya dia tak jangka, antara maknanya juga tak terhitung banyaknya, dan bermacam-macam makna lagi. Jadi semua ini berkat daripada amalan melazimi istighfar. Jadi istighfar menjadi sebab mendapat pertolongan Allah. Demikianlah kalau kita teliti ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi menjelaskan kita banyak sebab-sebab manusia itu mendapat kurnia Allah, pertolongannya, pemberiannya, rizkinya, perlindungannya dan macam-macam lagi lah. Cuma dalam kalam hikmat yang ke-190 ni, Syekh Ibn Atta nak beritahu salah satu sebab seseorang itu mendapat kurnia Allah. Dan sebab ini adalah sebab kesufian. Sebab yang menjurus kepada hal-hal tasawuf, hal-hal kesufiannya. Baik, apa kata Syekh? Sekiranya engkau menghendaki datangnya pemberian-pemberian Allah kepadamu, yakni sekiranya kita nak supaya kita ni dikurniakan Allah, diberikan pemberian-pemberiannya itu, maka bagaimana caranya? Kata Syekh Ibn Atta, sahih al-faqra wal-faqata. Betulkan
Sahih ni betulkan dia, yakni capai betul-betul. Kalau betul-betul mencapainya. Mencapai apa? Al-faqra wal-faqata. Al-faqra ni kalau kita terjemah maknanya miskin. Faqah ni berhajat. Tak ada benda, kita ni tidak memiliki sesuatu dan berhajat. Tak ada makanan, berhajat kepada makanan. Itu maksud al-faqah. Yakni ketiadaan sesuatu yang menjadikan kita berhajat dan memerlukannya. Jadi apa erti kata Syekh Ibn Atta' ini? Sahih al-faqra wal-faqah. Betulkan dirimu dalam kemiskinan dan kekurangan dirimu itu. Apakah berarti Syekh ni suruh kita jadi orang miskin? Apa kedana? Bukan itu. Bukan itu yang dimaksudkan. Fakir yang dikendaki dalam tasawuf ni, iaitu fakir jiwa, fakir hati. Iaitu jiwa yang menyedari dan merasai dirinya ni tidak memiliki apa-apa. Lalu berhajat, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Itu fakir. Bukan fakir orang tak ada pitih tu. Orang fakir tak ada pitih, tak tentu lagi dia boleh fakir ni. Berapa ramai kita tengok orang fakir, tapi sombong lebih daripada orang kaya, kena molek. Berangang dia tu. kena molek. Jadi fakir yang dimaksud ni bukan fakir pitih. Bukan fakir harta, tapi fakir perasaan. Perasaan macam mana? Hati yang menyedari dan merasai diri ni tak ada memiliki apa-apa dah. Sekalipun pitihnya berlambuk. Sekalipun hartanya melampau bawah. Sekalipun. Dengan arti sekalipun dia orang kaya. Tapi hatinya tu tetap menyedari dan merasai dirinya tidak memiliki apa-apa. Semua itu milik Allah. Kuasa mutlak Allah Ta'ala. Lalu dia berhajat menaruh harapan, pergantungan hajatnya hanya kepada Allah. Ini fakir. Jadi fakir yang dimaksudkan ni bukan fakir harta. Bukan fakir duit. Tapi fakir perasaan dalam hubungan dia dengan Allah. Dalam bahasa yang mudah, hati yang sudah mencapai kearifannya. Arif. Dia kena hakikat diri dia. Hakikat diri manusia ni apa benda? Serba kekurangan. Itu hakikat kita. Serba kekurangan. Tapi hakikat inilah yang sering kita lupa. Hakikat ini yang sering kita tak sedar, tak ingat. Ghaflah. Dan ini tak nak kata apalah, memang perangai manusia gitu. Manusia ni dinamakan manusia dari bahasa Arabnya. Menurut pakar ahli bahasa, ada di antara mereka tu kata, dinamakan manusia itu sebagai manusia, insan atau anas, diambil daripada perkataan nisyan menurut segolongan ahli bahasa. Yakni makhluk yang perangai dia lupa, mudah tak ingat. Jadi kalau kita lupa kok, memang tabiat kita dah tu. Tapi kena belajarlah untuk peringat, untuk bersedar diri kita ni supaya jangan lupa. Kena belajarlah ilmu dia. Belajarlah amalan dia, cara dia supaya kita tidak terjebak dalam lupa ghaflah ni. Jadi hakikat diri manusia ni serba kekurangan. Serba kekurangan berarti 100% kita berhajat. Kewujudan diri kita ni, kita berhajat kepada Allah yang mewujudkannya. Kelangsungan hidup kita pun kita berhajat kepada Allah untuk melangsungkan, memanjangkan umur kita. Kalaulah kita dapat melangsungkan hidup kita ni, kita sendiri dapat melangsungkan kehidupan kita ni, dengan erti kita dapat menguasai, dapat mengawal diri kita ni untuk memanjangkan umur kita ni, tak ada orang matilah. Semua orang nak hidup panjang belaka. Nak umur panjang belaka manusia ni. Kalau manusia tu dapat kawal benda tu, tak ada orang mati. Sebab apa? Manusia ni memang nak hidup lama. Nak hidup panjang. Nak umur panjang. Tapi oleh kerana benda tu di luar kawalan kita. Demikian juga kita yang melangsungkan kehidupan kita ni, makanan kita, minuman kita,
Keperluan kita hak lain, letih nak rehat, ngantuk nak tidur, lapar nak makan, dahaga nak air. Semua tu keperluan semua tu bukan milik kita. Berapa ramai orang yang lapar sampai ke mati. Kebuluran mati. Kalau manusia dapat memenuhi keperluan dia sendiri, tak ada orang mati kerana kelaparan. Tak ada orang mati kerana dahaga. Sebab apa? Kerana di luar kawalan manusia lah. Sehingga ada yang mati kelaparan, kebuluran, tak cukup makan dan sebagainya. Demikian juga penyakit. Kalaulah benda tu merupakan kawalan manusia, manusia boleh kawal dia. Tak ada orang mati kerana sakit. Dan tak ada orang sakit lah. Orang tak ambuh belaka penyakit ni. Tapi ternyata berapa ramai yang mati kerananya? Kerana dia di luar kawalan manusia. Itu hakikat sebenar kita. Fakir, yakni tidak memiliki apa-apa. Serba-serbi, 100% bergantung kepada Allah. 100%. Tak ada berasa hak kita boleh kawal, kontrol. Semua bergantung berhajat kepada Allah. Itu hakikat. Dan inilah yang diberitahu di dalam Al-Quran. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu ni fakir, kamu ni miskin, engkau wahai manusia ni 100% berhajat kepada yang lain, berhajat kepada aku, berhajat kepada Allah. Semua perkara, kata Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua ni memang bergantung kepada Allah. 100% berhajat ke dia. Itu hakikat manusia. Jadi, apabila manusia menyedari hakikat ini, itulah fakir yang dimaksudkan. Dia faham benda ni, dia sedar dan rasa benda ni. Lalu hatinya sentiasalah berpahu kepada Allah. Mengharap kepada Allah. Bergantung harapnya. Bergantung hajatnya. Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah fakir yang dimaksudkan. Bukan fakir orang tak ada piti. Bukan fakir orang tak ada harta. Bukan maksud itu fakirnya. Cuma tadilah. Hakikat sebenarnya manusia ni fakir. Tapi disebabkan kerana ghaflah, lupa, lalai dan banyak keperluan hidup kita ni dipenuhi oleh Allah, kita jadi lupa majlis makna. Berapa ramai orang ingat bahawa kita ni berhajat kepada makanan? Jarang kita ingat. Ingatan, kesedaran hati kita ni, aku berhajat, aku sangat perlu kepada pemberian Allah, makanan yang Allah telah beri. Jarang mari berasa gitu. Sangat perlu aku kepada makanan supaya Allah telah kurniakan aku. Sebab apa? Sebab makanan tu duduk dalam tangan kita ni. Duduk dalam tangan kita, dalam kocek kita, pitih bertimbung ni. Tak berasalah benda tu. Sebab apa? Keperluan kita tu dipenuhi oleh Allah. Sentiasa dipenuhi, duit ada semua, makanan ada semua. Tak berasalah perlu. Tapi hakikat sebenarnya, memang kita perlu. Tapi oleh kerana sentiasa diberi, diberi kesenangan, diberi kekayaan, diberi kemewahan, diberi kesihatan, boleh semua. Jadi tak berasa perlulah. Itu ghaflah panggil itu, lupa. Lupa hakikat diri. Jadi tasawuf mengajar kita supaya kembali ke situ. Kembalikan ingatan dan kesedaranmu kepada hakikat dirimu itu. Yang serba kurang ni. Itu maksud kata sahih al-faqra. Betulkan kefakiran dirimu itu. Yakni kau sedari, kau rasai benar-benar hakikat dirimu sebenar itu. Sedari hakikat itu. Rasai hakikat itu. Bahawa kamu tidak memiliki apa-apa, kita ni tidak memiliki apa-apa, dan 100% bergantung ke dia. Sedarkan dirimu. Itu maksud sahih. Sedarkan dirimu itu. Rasakan di dalam hatimu itu. Kefakiran dirimu, kemiskinan dirimu. Jadi itulah rupa-rupanya. Sekiranya manusia dapat menghayati benda ini, dapat mencapai hakikat ini, itu menjadi sebab orang ni akan dikurnia oleh Allah. Menurut tasawuf. Menurut tasawuf, itulah keadaannya yang menjadi wasilah, yang menjadi sebab seseorang itu mendapat kurnia Allah.
Jadi itulah yang diajarkan di dalam ilmu tasawuf dan disebut secara khusus oleh Syekh Ibn Atta' dalam kitab hikamnya. Supaya menyedari dan merasai hakikat diri kita sebenar, kenal dirilah. Kalau ulama-ulama kita, orang yang mengaji ilmu ni disebut mengenal diri. Kenal ni bukan tahu, tapi sedar, rasa dan sedar. Kalau tahu saja tak panggil kenal, atau panggil alim tentang diri. Tapi bila pengetahuan tentang diri ni mula menyentuh perasaan dan menyedarkan hati kita, baru orang panggil kenal. Panggil arif. Itu beza antara alim dengan arif. Itu beza. Arif ni dia ada elemen zauq. Dia bukan informasi, bukan saja memiliki maklumat saja, tapi dia memiliki bahagian rasa dia tu. Sedar, terasa sungguh kita tidak memiliki apa-apa. Jadi sekarang Syekh ni beritahu kepada kita, sekiranya kita menghendaki kurnia Allah, pemberian Allah kepada kita, Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita pemberian-pemberiannya yang tinggi-tinggi ataupun yang hebat-hebat, yang bernilai. Pemberian Allah Ta'ala ni bernilai belaka, tapi kita nak yang paling bernilai. Kalau kita menghendaki pemberian Allah Ta'ala yang baik, yang tinggi nilainya ni, maka menurut kaedah tasawufnya, betulkan kefakiran diri kita tu. Sahihkan. Betulkan, yakni arifkan diri kita tentang hakikat diri kita sendiri, iaitu fakir, tidak memiliki apa-apa, 100% berhajat bergantung kepada Allah. Sedari hakikat itu, rasai hakikat itu. Itu maksud sahih, betulkan. Maka sekiranya manusia dapat mencapai hakikat kearifan ni, merasai hakikat ni, insya-Allah ia menjadi sebab Allah Ta'ala akan melempahkan kepadanya kurnia-kurnianya yang banyak. Akan mengurniakan kepadanya bermacam-macam kurnianya. Itu menurut faham ahli tasawuf. Baik. Bagaimana manusia dapat mensahihkan kefakiran dirinya tu? Macam mana cara? Wasilah, manhaj atau kaedahnya menurut tasawuf, seseorang tu dapat mentashih, dapat membetulkan kefakiran dirinya tu. Sekarang ilmu tentang kefakiran diri ni kita tahulah. Tanyalah siapa-siapa dia, kalau dia seorang Muslim yang mengaji sikit-sikit, dia akan tahu hakikat diri kita ni. Kita wujud pun diwujudkan oleh Allah. Kita terus hidup pun, kelangsungan hidup kita itu dilangsungkan oleh Allah. Makanan kita dikurniakan olehnya, minuman kita pun dikurniakan olehnya, kesihatan kita pun diberi olehnya. Semua orang akan akui hakikat ni, percaya belaka. Tapi apakah dengan pengetahuan itu kita sudah dikira sebagai mentashih, membetulkan hakikat kefakiran kita? Belum sempurna. Kerana saya kata tadi tu, bahawa dikatakan tashih tadi tu, bukan saja kita tahu, tapi kita mula hadir dalam hati perasaan. Timbul dalam hati perasaan kita hakikat tu. Menyentuh hati kita, ataupun terisi dalam hati perasaan kita, hakikat diri kita tu. Elemen zauq rasanya tu timbul dalam hati, baru dikatakan tashih. Baru sudah dikira sebahagian daripada makna tashih, membetulkan hakikat kefakiran diri. Jadi sekarang bagaimana caranya, manhajnya ataupun tariqahnya, cara nak mencapai itu? Kata ulama tasawuf, menurut pedoman ulama tasawuf, ada dua cara. Orang dapat benda ni ghalibnya dengan dua cara. Satu, cara terpaksa. Yang kedua, cara rela. Cara terpaksa ni iaitu Allah Ta'ala memusibahkan dia, menduga dia dengan dugaan-dugaan yang memayahkan dia, yang menyusahkan dia. Dalam keadaan dia ni ada iman dan ada tauhid. Ada iman dan ada tauhid. Sebab kalau seseorang itu diduga oleh Allah dengan kepayahan, musibah, kalau dia tak ada iman, kalau dia tak ada makrifat, dia tak ada tauhid, dugaan itu akan mencelakakan dia. Badan susah, hati pun serabut. Ni. Kalau musibah mengenai manusia yang tidak ada tauhid dan iman. Iman dan tauhidnya.
Jadi bila kena kepayahan tu, zahir pun susah, hati susah lagi. Tapi yang dikatakan tadi tu, iaitu orang yang diuji oleh Allah, dimusibahkan ataupun dikenakan dugaan-dugaan yang memayahkan dia, yang menyusahkan dia, tapi dia ada iman, dia ada tauhid. Maka kesusahan itulah yang akan menyedarkan hati dia ni tentang hakikat tauhid, bahawa kita ni tak ada apa-apa. Tiba-tiba ditakdirkan susah nak makan, makanan payah macam zaman Jepun dulu. Makanan payah, tak ada makanan. Saya dah hidup zaman Jepun, tapi kita dengar orang tua-tua cakap. Kita dah hidup zaman tu. Tak ada makanan, makan ubi kayu, makan bah pucuk kayu, baharam-baharam sekali, tak makan macam sekali lah. Tak makan sedap lah kan. Sedap-sedap betul lagi, hak ada tu pun tak cukup mana. Setengah tu tak ada makanan, jadi kuruh kering. Tak ada. Bila kena gitu, kalau dia ada iman tauhid, dia akan sedar tengok Allah. Susah ya Allah. Mulalah. Kereklah sikit semayang. Mulalah memperbanyakkan solat, doa dan. Kan sebab apa? Sebab berhajat. Kita tahu Allah tak ada ni. Tak ada benda ni. Banyaklah doanya. Banyaklah munajatnya tu. Terasalah hati dia dalam doa dia tu, dalam solatnya tu, dalam munajatnya. Sebab menanggung kepayahan. Inilah yang dikatakan orang yang mencapai hakikat fakir secara terpaksa. Yang Allah Ta'ala mentakdirkan dia macam tu. Dia terpaksa lalu jalan tu. Dan dicapai juga maksud tu. Itu kalau dia ada iman. Kalau dia ada tauhid. Tapi kalau tak ada iman, tak ada tauhid, jadi ngobung-ngabang. Hidup susah, hati serabut. Orang panggil serabut perut, orang panggil. Serabut, pening. Inilah kadang-kadang membawa orang memilih jalan ringkas ni, jalan pendek ni. Duk bunuh diri, terjun bangunan, gantung diri, macam-macam lagi. Inilah bila menghadapi dugaan, kepayahan, tak ada iman, tak ada tauhid. Tapi kalau dia ada iman, dia ada tauhid, dia akan lalu lorong ni. Dia akan, kalau kena cara, dia termasuk orang yang akan dibawa ke arah untuk mentasahihkan kefakiran dirinya, tapi cara terpaksa. Macam kita sakit, dan sakit kita tu kena sakit, tak ada obat pula sakit kita. Allah, guana agaknya. Kita tiba-tiba kena satu penyakit, dan doktor kita tak ada obat dah. Penyakit pun dia tak ada obat. Guana kita rasa? Sudah tentu kita akan rasa luluh hati kita. Tapi kalau kita tak ada iman, tak ada tauhid, padang dah. Biar aku mati je lah. Akan pilih nak mati awal. Mula fikir macam-macam lah. Hidup pun rasa tak pakai dah, tak guna dah. Dah jawab benda dah ni. Penyakit tak ada obat ni. Dengan sakit ni tak nak buat benda dah. Nak jalan pun payah. Itu dan ini macam-macam lah yang timbul. Tapi kalau ada iman, ada tauhid, dia akan dikembalikan Allah kepada tasheh. Membetulkan rasa fakir tu, tapi cara terpaksa Allah. Sedar Allah kita tak ada apa-apa, ya Allah kau sajalah. Kena dah aku penyakit ni. Tak ada obat. Hanya kau sajalah ya Allah tempat aku berpaut, tempat aku berharap, bergantung. Kalau sekiranya baik untuk aku, sembuhkanlah aku. Mula hati. Hati sedar diri, sedar. Kembali kepada hakikat diri. Itulah. Jadi ada orang kembali kepada hakikat ini secara terpaksa. Iaitu dimusibahkan. Dan dia ada iman, dia ada tauhid. Dan itu menjadi kebaikan untuk dia. Yang kedua, ada orang dibawa oleh Allah ke martabat ini, dibawa kepada menyedari hakikat kefakiran diri ini secara rela. Secara rela ni, iaitu dia bukan dalam keadaan terpaksa, tapi dia dapat merasainya. Bagaimana yang kedua ni? Iaitu orang yang menempuh jalan amal. Orang yang menempuh jalan beramal. Amal bagaimana? Amal yang menyucikan jiwa dia tu. Tazkiyatun nufus. Istilah Al-Quran, amal yang berfungsi untuk menyucikan jiwa, hati dia tu. Dah amal ke mana? Ini orang panggil amal tarekat. Amalan ni yang dibuat oleh kita ni, menurut ulama tarekat, ada dua jenis. Amalan yang kita buat ni. Ini pembahagian ulama tarekat
pembahagian dia untuk memahami pattern mana amalan kita buat ni. Amalan hak tula je. Kalau semayang gitu, semayang zuhur 4 rakaat lah semayang. Tidak akan jadi capur 2 lagi. Tapi kenapa dinamakan amalan tarekat dan ada sejenis fadilah, amalan fadilah ni bagaimana? Jadi ulama tasawuf dia pecuh amalan kepada 2 jenis, amalan fadilah dengan amalan tarekat. Apa prinsip amalan-amalan ini? Kita nak beza. Bukan pada amalan tu. Pada amalan tak ada beza. Kalau semayang gitulah. Tidak semayang cara lain dah. Kalau rokok gitu, tidak rokok. Terbalik tak ke belakang tu tak ada gitunya. Sama je lah. Demikian juga kalau dia berzikir. Kalau dia berzikir la ilaha illallah, fadilah pun la ilaha illallah, tarekat pun la ilaha illallah. Kalau dia baca Quran tu jugalah. Tak ada Quran lain dah. Tapi apa bezanya? Prinsip. Fadilah ni, orang yang mengamalkan amalan itu mencari redha Allah, tetap mencari redha Allah sama, tapi yang ditumpukan adalah pahala ganjaran yang dijanjikan Allah. Dia solat, dia berpuasa, dia baca Quran, dia berzikir, dia mengharapkan ganjaran pahala. Dan ini amalan yang baik, jangan tidak baik. Sudah ikhlas. Kerana dia juga mengharap apa yang diharapkan itu ganjaran. Ganjaran siapa? Ganjaran Allah. Jangan kata pula amalan ni dah ikhlas. Mu ni buat ibadat nak pahala dah ikhlas mu ni. Jangan. Itu salah bahasa. Sudah termasuk amalan ikhlas. Tapi tahap ikhlasnya itu agak rendah sikit. Ikhlas tetap ikhlas. Baik. Itu prinsip kepada amal fadilat. Adapun amalan yang kedua ni yang saya kata nak kait dengan cara nak dapatkan fakir ni, iaitu dinamakan amal tarekat. Apa prinsip amal tarekat? Amalan yang diamalkan memang dasarnya kerana Allah, tidak kerana yang lain, tetap kerana Allah. Tetapi prinsipnya adalah amalan itu diamalkan kerana Allah dan mengharapkan mudah-mudahan dengan amalan itu hatinya itu dibersihkan oleh Allah daripada sifat-sifat buruk. Contohnya macam mana? Kalau kita sembahyang, kita berpuasa. Kita puasa, kalau kita amalan fadilah, kita akan memenuhi persyaratan puasa lah. Rukun dan persyaratannya supaya puasa kita sah dan diterima dan diberi ganjaran oleh Allah. Kita buat, jaga rukun dan persyaratannya. Itu bentuk amalan fadilat. Tapi amalan tarekat pula dengan puasa ni, dia berpuasa bukan saja kerana Allah dia puasa, tapi dengan puasa itulah yang akan menyedarkan diri dia tu. Sehingga dia berpuasa tu dia nak rasa lapar dok rok, sehingga dia sedar, gini aku rupanya. Bila tak boleh makan, tak boleh minum, lembek loli, dorok ke diri. Jadi daripada kesedaran itulah yang akan menyedarkan hati dia tu, membersihkan hati dia daripada sifat sombong dia tu. Selama ni mungkin dia tu jiwa dia penuh dengan kesombongan, keegoan dan macam-macam. Tapi bila kelaparan ni, lembek loli ni, apa geletik tangan-tangan ni, baru sedar diri. Allah, aku ni gini rupanya. Selama ni tak kira lah, berangilah itulah macam-macam lah. Tapi bila kena ling sekali, tak makan, tak rok ke diri, baru sedar. Jadi kalau dia puasa dengan tujuan itu untuk melentur, melembutkan hati dia, untuk menyedarkan hati dia, menyuci bersihkan dia sehingga dia sedar tentang kekuasaan Allah, tentang hakikat dirinya, itu panggil puasa tarekat. Jadi tengok, amalan-amalan yang dibuat, kalau targetnya itu pahala kerana Allah dan mengharapkan ganjaran pahala yang dijanjikan, itu amalan fadilat. Dan itu amalan yang baik. Jangan kata tak baik. Dan sekiranya dia mengamalkan itu kerana Allah Ta'ala dengan mengharapkan amalan itu akan mengikis sifat-sifat buruk dalam hati dia itu, membersihkan jiwanya, mengingatkan hatinya kepada Allah, memahamkan dirinya akan Allah, menyedarkan hatinya terhadap Allah, itu panggil amalan tarekat. Itu beza antara amalan fadilat dengan tarekat. Baik. Jadi sekarang amalan antara cara seseorang tu dapat merasai hakikat kefakiran dirinya ni, seperti yang saya sebut tadi tu, ada dua cara. Satunya cara terpaksa tadi menghadapi musibah.
Tak boleh nak elok dah. Dengan musibah tu dia sedar diri, teringat kepada Allah, berharap kepada Allah, berbohong kepada Allah, sungguh-sungguh hati, dia dapat kefakiran diri tu. Kalau dia ada iman, dia ada tauhid. Yang kedua ni dengan cara amalan. Jadi amalan yang dimaksudkan adalah amalan tarekat. Amalan yang diamalkan itu diamalkan dengan sungguh-sungguh, dengan ada pedoman dia, ada peraturan dia, yang mana dengan amalan itu akan membuka hijab hati dia, akan menyedarkan dirinya tu, akan mengarifkan hatinya, sehingga dia sedar diri dia tu dan dia sedar tentang kebenaran ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Pada waktu itu dia akan mengalami pengalaman, merasai kesedaran terhadap kefakiran dirinya tu sama dengan apa yang dialami oleh orang yang terpaksa merasainya tu. Cuma yang ini tak terpaksa, ia boleh pilih, ia tak susah macam orang lain susah, tapi hatinya tetap merasai perasaan yang sama, iaitu merasa diri sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Tak ada apa satu kita ni. Semuanya kita berharap kepada dia, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedar. Ingat, sedar, terasa dalam hati itu. Itu cara. Jadi bila kata Syekh, sahih al-faqra, betulkan kefakiran dirimu itu, dan al-faqah, keberhajatan dirimu itu, yakni kau sedari dirimu dan kau rasa hakikat itu. Cara macam mana? Dua cara yang saya sebutkan tadi itu. Sekiranya kita berjaya, berhasil mencapai hakikat ini, insya-Allah itu menjadi sebab seseorang itu mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak cerita satu cerita. Bukan cerita, bukan sekadar cerita lah. Maksudnya pengalaman. Pengalaman yang kita pernah dengar. Ini melibatkan seorang seorang tenaga pengajar di Jamiah Al-Azhar. Saya banyak kali saya cerita ni, tapi baik untuk menjadi pedoman, terutamanya untuk memahami kalam hikmah saya kata ni. Macam mana datangnya pertolongan Allah tu. Baik. Ceritanya ada di antara mereka ni pergi ke Mekah tapi ikut jalan darat. Lagi kita ni lari kok terbang. Dia ni lalu ikut jalan darat sebab Mesir dengan Mekah tu boleh pergi ikut darat. Pergi Mekah buat haji, ala balik sama juga lalu ikut jalan darat. Entah macam mana di tengah jalan ada barang yang jatuh, dia berhenti untuk ambil barang. Orang ingat dia naik dah, kenderaan tu tinggal dia. Tinggallah tengah-tengah padang pasir, tak ada benda ni. Seorang diri. Jalanlah dia seorang diri. Tak ada benda ni. Takdir Allah, dia terjatuh dalam lubuk pasir. Kita pun ada tempat kita lubuk ni, kita fahamlah bila masuk lubuk ni, ia nyerak. Kau dalam. Akhir sekali lemah gitu je, habis gitu je. Jadi di negara Arab, di padang pasir pun ada juga benda ni. Dia bukan lubuk, so yang kita sebut lubuk air tu je, lubuk kita kata lubuk seluk lah. Ni kawasan padang pasir pun ada fenomena gini ni. Jatuh dalam lubuk pasir ni. Dan orang tahulah bila jatuh situ, kalau tak ada orang mari terik, tak ada orang mari tolong, ada kata memang ada naik lah. Matilah. Jadi dia mengalami keadaan tu. Jadi oleh kerana dia ni ada iman, dia ada tauhid, dia mula terasa sedar, aku ni tak ada dah. Habis dah aku barangkali. Tapi oleh kerana dia ada iman, dia ada tauhid, keyakinan dia, harapan dia hanya kepada Allah saja masa tu. Agak orang tak ada dah. Tak ada seorang pun. Harapan dia masa tu hanya Allah. Dan dia teringatlah doa-doa yang penuh ayah-ayah, guru-guru ayah dia ajar dulu, baca doa yang menzahirkan hakikat kefakiran ni. Allahumma ya riyasal mustaghisin. Wahai Tuhan yang menolong orang yang minta sangat berhajat kepada pertolongan. Dia bagi kat Allah tu. Kerana tauhid iman dia tu. Tak ada tempat berharap dah. Waktu je. Maka dalam keadaan begitulah, entah macam mana dia terasa, tiba-tiba dia terangkat naik. Terangkat naik sehingga terlepas daripada lubuk pasir itu. Dan terselamatlah dia daripada tenggelam. Dan baliklah dia ke tanah air dia. Dan dia menceritakan pengalaman ni. Itu nak beritahu. Sahih al-faqra. Cuma hak tadi tu terpaksa. Mengalami keadaan seperti itu menyebabkan dia terasa tak ada tempat lain dah, mati dah aku kali ni. Tak ada tempat dah. Aku nak tahu engkau saja ya Allah. Tu. Tak ada pilihan. Itu bagi terpaksa.
Tapi keadaan ini boleh juga dicapai dengan cara yang kedua yang saya katakan tadi itu. Dengan cara pilihan, iaitu beramal soleh. Mengamalkan amalan-amalannya sehingga hati manusia dibersihkan Allah, dibuka hijabnya, lalu tersedarlah hatinya terhadap hakikat dirinya itu. Dan kenallah hakikat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengasai pengalaman yang sama. Itu yang dimaksud. Dan banyak lagi lah kisah-kisah. Saya juga teringat. Sebentar teringat ni tak apalah saya cerita. Ini kita baca dalam catatan yang dibuat oleh pengkaji-pengkaji barat ketika berlaku perang Afghanistan melawan Rusia dulu, penjajahan Rusia dulu, mujahidin sedang berperang. Ini salah satu kisah yang saya masih ingat lagi, iaitu ketika sekumpulan mujahidin ni terkepung oleh musuh-musuh ni. Musuh-musuh bukan calon-calon musuh, tentera terkuat di dunia Rusia, siapa dia tak tahu masa tu. Hak berlawan dengan dia ni, mujahidin ni, hak jenis senjata-senjata rapasan, senjata kuno, hak buat sendiri. Senjata dengan erti pasukan yang sangat lemah lah dari segi persenjataan dan sebagainya. Jadi bila terkepung tadi tu, nak buat macam mana? Jadi kelompok-kelompok mujahidin ni bila terkepung, peluru dah habis, tak ada benda dah, peluru pun habis. Mereka akhir sekali menghadap kepada Allah dengan hati mereka bersolat dan berzikir, bermohon kepada Allah. Mereka bangun malam, mereka bersolat, dah nak benda dah. Kalau kita kat mati dah aku esok, tak ada apa dah. Mati dah. Tak ada pilihan dah. Tu je dia bilang, solat, berzikir, bermohon kepada Allah. Yang anehnya keesokan hari, tentera-tentera Rusia sedang kepung ni serah diri. Serah diri. Itulah. Kata Syekh Ibn Atta, sahih al-faqra. Betulkan kefakiran dirimu itu. Engkau akan mendapat kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu Isyak, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung huraian ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.